Didik TV KPM. Okey, baik. Seterusnya, kita lihat bagaimana pelaksanaan PDP dan pentaksiran PBD dalam sains menengah rendah tingkatan 1, 2 dan 3. Okey, seperti di awal tadi yang kita sebutkan, kita telah mengambil salah satu SK ataupun standard kandungan untuk sains tingkatan 3. Kita lihat SP yang pertama, 1.2.1, melakar struktur organ deria dan menerangkan fungsi serta kepekaan terhadap rangsangan. Okey, yang pertama, guru-guru akan menjalankan aktiviti pembelajaran seperti biasa mengikut kesesuaian kelas guru-guru. Dan yang kedua, kita akan menjalankan pentaksiran. Okey, kaedah di sini saya menggunakan kaedah bertulis. Apa yang murid perlu lakukan adalah murid akan melakar, melabel dan mewarna struktur organ deria mata, hidung, lidah, telinga dan kulit berpandukan gambar rajah yang ada di dalam buku teks. Okey, jika kita lihat gambar di sini, yang pertama murid-murid sedang melukis. Okey, yang kedua selepas melukis, murid akan melabel setiap struktur pada organ deria tersebut. Dan yang ketiga, untuk hasil yang lebih menarik, kreatif dan cantik, maka murid bolehlah mewarna lakaran tersebut. Baik. Okey. Baik. Seterusnya di sini cikgu ada sediakan video. Okey, cikgu, jom kita saksikan. Okey. Okey, kita lihat di sini ya, murid akan mula melakar struktur organ deria lidah. Sebenarnya ada banyak lagi organ. Jadi kita tunjukkan contoh bagaimana proses lakaran deria lidah bermula. Okey, mula-mula murid akan melakar menggunakan bahan yang bersesuaian. Okey, untuk membentuk deria lidah itu. Okey, seterusnya dibuat dengan berhati-hati ya supaya lakaran tersebut kemas dan cantik. Okey, seterusnya murid akan melabel. Selepas melukis, murid akan melabel. Sebelum dia label tu, dia kena lengkapkanlah struktur deria lidah yang sempurna, termasuklah reseptor. Okey. Okey. Kita lihat. Okey. Okey, seterusnya selepas aktiviti melakar dan juga melabel, maka untuk melihat untuk menghasilkan lakaran yang cantik dan kreatif, jadi murid akan menambahkan ataupun mewarna pada lakaran tersebut supaya ia lebih menarik. Okey. Okey, so dia tunjukkan pada cikgu lah hasil yang dia dapat tadi. Okey, itu dia. Okey. Baik. Seterusnya pula, untuk SP 1.2.2 menerangkan mekanisme pendengaran dan penglihatan dengan lakaran. Okey. Seperti biasa, pertama kita akan jalankan aktiviti pembelajaran yang bersesuaian. Yang kedua, kita akan menjalankan pentaksiran. Okey, kaedah di sini cikgu gunakan kaedah lisan dan juga kaedah bertulis. Okey, di sini secara lisan guru akan menyoal murid. Okey, di sini juga ada video ya, Sean, yang cikgu sediakan. Jom kita saksikan. Kita akan teruskan kepada soalan yang seterusnya. Okey, boleh tak sesiapa di sini minta terangkan bagaimana mekanisme pendengaran berlaku? Ada sesiapa nak jawab? Okey, Daniel, boleh berdiri? Bunyi akan masuk ke cuping telinga dan terus ke salur telinga. Lalu telinga pula akan menghantar gelombang itu ke gerendah telinga dan menyebabkan gerendah telinga bergetar. Kemudian getaran tersebut diperkuat oleh tulang musikal dan dihantar ke koklea melalui jendela hujung. Supaya sel saraf dalam koklea akan mengubah getaran tersebut kepada impuls saraf. Pada impuls saraf. Kemudian impuls saraf itu akan dihantar ke otak melalui saraf auditory. Dan seterusnya bunyi dapat ditafsirkan. Okey, betul. Okey, yang tadi itu sebenarnya adalah murid menerangkan tentang mekanisme pendengaran. Okey, baik. Seterusnya, untuk kaedah yang kedua, kita boleh gunakan kaedah bertulis. Kaedah pentaksiran secara bertulis. Okey, murid boleh menjawab soalan seperti berikut. Okey, guru-guru boleh dapatkan soalan ini dalam buku teks sains tingkatan 3. Okey, jadi murid boleh melengkapkan carta alir ini bermula daripada, maafkan saya, yang ini adalah untuk mekanisme penglihatan. Okey, yang mula-mula tadi kita gunakan kaedah lisan untuk mekanisme pendengaran. Okey, untuk kaedah
bertulis, kita boleh juga untuk mekanisme penglihatan secara bertulislah. Ya. Okey, bermula daripada cahaya sehinggalah akhir. Ya, tapi sebelum tu Ego, kita ada sediakan video untuk kaedah penglihatan Ego. Ya, yang itu juga untuk bertulis, maafkan saya, kaedah lisan untuk mekanisme penglihatan. Okey, jom kita tengok Jom video kita tersebut. lihat. Soalan yang seterusnya, sila terangkan mekanisme penglihatan dalam manusia. Okey, sila jawab. Sinar cahaya dari objek memasuki mata melalui kornea diikuti oleh gelemar, kanta mata dan gelemar. Sebelum sampai ke retina, semua bahagian mata ini akan memfokuskan sinar cahaya dari objek ke retina. Seterusnya, sinar cahaya merangsang fotoreseptor untuk menghasilkan impuls saraf dan dihantar ke otak. Selepas itu, otak akan mentafsir impuls saraf. Okey, Okey. So tadi baik. adalah bagi kaedah lisan untuk mekanisme penglihatan. okey, baik Ego. Yang ini adalah kaedah Bertulis. bertulis, mekanisme penglihatan. Okey. Okey. Baik, untuk SP yang seterusnya ya, menghubung kaitkan organ deria manusia dengan kepekaan terhadap pelbagai kombinasi rangsangan. Pertama, kita jalankan aktiviti pembelajaran. Yang kedua, kita jalankan pentaksiran menggunakan kaedah gabungan lisan, pemerhatian dan bertulis. Ya. Okey, untuk kaedah lisan ni kita boleh soal jawab murid, apakah rasa yang telah murid rasa semasa aktiviti tersebut. Ya. Untuk kaedah pemerhatian, rakan-rakan sebaya di sekelilingnya akan melihat kawasan deria rasa yang dekat kawasan lidah mana yang merasa rasa tersebut, rasa makanan tersebut. Ya. Okey, manakala kaedah bertulis, murid lain akan mencatat. Selepas aktiviti dijalankan, dia akan mencatat rasa yang didapati di kawasan lidah tersebut. Baik. Okey, untuk lebih jelas, kita boleh lihat aktiviti di dalam satu video ini. Okey, jom kita tengok video tersebut. Okey, ada 3 orang pelajar diperlukan di sini. Okey, yang pertama, murid yang memberi rasa kepada rakannya. Okey, ada 5 jenis rasa. Kemudian rakan yang tutup mata tu dia akan mula merasalah di kawasan-kawasan lidah tersebut. Okey, manakala rakan yang lain dia akan mencatat. Okey, macam cikgu akan tanya, okey, apa yang awak rasa di kawasan tersebut? Okey, bila dia jawab pahit, maka nanti rakan dia yang mencatat, dia akan catat. Okey, dia akan tandakan right, pahit di kawasan D, kawasan lidah D contohnya. Okey. Okey, so kita gabungkan ketiga-tiga kaedah tersebut dalam satu aktiviti sebagai pentaksiran. Okey. Okey, baik. Dia akan lakukan sehingga habislah ke semua cecair tersebut, larutan tersebut. Ya. Okey. Dan seperti mana yang cikgu sebutkan tadi, memang ada kombinasilah di antara tiga tersebut. Ya, betul. Kita lakukan 3 kombinasi tersebut. Jadi murid-murid pun lebih seronok. So dia akan merasai sendiri. Merasai sendiri. Kita tak sekadar sebut masin dekat kawasan A contohnya. Okey, pahit dekat kawasan C contohnya, tapi mereka merasa sendiri. Okey. Okey, supaya mereka lebih jelas lagi ya. Okey, baik. Mereka akan mendapatkan pengalaman tersebut dan itulah cara mereka belajar lah. Ya, cara mereka belajar di dalam kelas. Okey, go. Okey, baik. Seterusnya, untuk SP 1.2.4 menjelaskan melalui contoh bagaimana had deria, kecacatan organ deria dan proses penuaan mempengaruhi pendengaran dan penglihatan manusia. Okey, kaedah yang saya cadangkan di sini adalah kaedah pemerhatian dan penulisan. Manakala untuk SP 1.2.5 mewajarkan bagaimana inovasi dan teknologi boleh meningkatkan keupayaan organ deria. Okey, kaedah pentaksiran yang boleh dijalankan di sini contohnya seperti kaedah lisan dan juga bertulis. Okey, tetapi ini adalah cadangan sahaja, contoh sahaja. Saya yakin guru-guru di luar sana mereka lebih kreatif untuk menggunakan kaedah-kaedah yang bersesuaian dengan murid yang mereka ajar. Didik TV KPM